Ini benar sabdaan Nabi SAW. Sungguh kalian akan ikut umat sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta. Mula-mula ikut sikit-sikit Yahudi, lama-lama ikut makin banyak ikut apa? Sampai mereka masuk dalam lubang bewak pun kalian akan ikut masuk sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi. Haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Muliakan pengurusi majlis, merangkap Tuan Imam, pengurusi masjid, barisan ahli tuan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang mulia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan barakah, sakinah dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala tercurah untuk kita semua. Dan kuliah kita juga ini kuliah muslimat, tapi muslimin pun boleh main jugalah. Okay, ya? Saya ada teman sikit lah. Kalau muslimat semua, saya seorang lelaki segan juga. Okay? Jadi terima kasih kepada muslimat, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghudwatun fi sabilillah aw rauhah khairum minad dunya wa ma fiha. La ghudwatun fi sabilillah, berpagi-pagi ataupun waktu pagi keluar di jalan Allah, fi sabilillah. Dan juga waktu petang, dari lepas zuhur sampailah terbenam matahari, keluar buat apa ni? Keluar berjihad. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Menuntut ilmu ini termasuk jihad fi sabilillah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia pergi menuntut ilmu, belajar ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia itu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Sehinggalah dia balik, maka kita sedang di medan jihad Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad di waktu petang atau waktu pagi, kelebihan dia kita akan dapat khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa maksud? Maksudnya, kalaulah dunia ini milik kita, kitalah raja, kitalah penguasa dunia ini,
Dan segala kekayaan dan harta yang ada atas muka dunia ini milik kita. Allah SWT. Kita keluar jihad fisabilillah waktu pagi dan waktu petang ini lebih besar, lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Kalau kita bukan dapat dunia, dapat KL baru, Kuala Lumpur kita punya, kita dah happy. Kita dah tak tahu nak buat apa. So nak zahirkan kegembiraan, seronok sangat. Itu kalau KL kita punya. Semua yang ada ni kita punya. Dan orang semua kena ikut kita. Kita dah menjadi orang besar. Kita dah menjadi orang yang agung lah. Orang yang dipanggil orang yang terhormat. Tapi Nabi SAW bersabda, keluar menuntut ilmu, keluar berjihad pagi ataupun petang, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya kita akan dapat kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah, kerana Allah akan beri anugerah yang lebih bernilai dan lebih besar dari dunia dan seisi dunia. Kalau suami kita ajak kita pergi kedai emas, dia kata nak ambil 50,000, pilih nak yang mana? Senyum tak? Senyum sampai ke telinga, sampai ke belakang. Okay. Waktu itulah dia kata apa? Abang mana suami nak cari macam ni? Dia mula keluar kata-kata, kita sehidup semati. Oh, bila dapat 50,000, Masya Allah. Jadi tak apalah, tak ada masalah apa. Kita akan rasa happy, seronok, gembira bila kita baru dapat sikit daripada apa yang ada dalam dunia ni. Apa? Emas. Emas. RM50,000 nilai dia. Gelang ataupun rantai. Itu sikit daripada bahagian yang ada kat dunia ni. Tapi kita datang keluar menuntut ilmu pada waktu petang ini atau waktu pagi, itu lebih bernilai dari emas, perak, bumi dan apa yang ada dalam bumi ini, lebih bernilai lagi. Khairun min dunya ma fiha. Itu juga seperti mana kelebihan kita sembahyang sunat sebelum subuh. Seperti disabdakan oleh Nabi SAW, 2 rakaat fajar. Fajar ni subuh lah. Fajar ni subuh. Seperti Allah firman dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashr. Demi fajar, maksudnya demi waktu subuh. Fajar ni apa? Satu cahaya yang keluar daripada ufuk timur. Itu fajar. Barat, arah terbenam matahari. Timur, arah terbit matahari. Dari arah terbit matahari itulah pada waktu pagi akan keluar cahaya putih. Cahaya putih itu ada 2. Yang pertama disebut fajar kadhib, yang kedua disebut fajar sadiq. Ini seperti mana dalam fiqh lah, kita mengaji fiqh kan. Fajar kadhib ini dia keluar sebelum masuk waktu subuh. Sebelum subuh berlakunya. Akan ternampak cahaya putih daripada timur. Cahaya itu memanjang ke atas macam tu. Contoh ni timur, kita tengok belah sana timur, kita nampak ada cahaya putih keluar, memanjang naik ke atas. Cahaya apa tu? Cahaya fajar, tapi fajar sadiq. Fajar al-kadhib. Maksudnya apa? Cahaya putih ni bukan cahaya fajar yang betul lagi masuk subuh. Dia hanya cahaya sebelum cahaya fajar. Okey ya? Yang sadiq dia panggil ya. Jadi bila masuk saja waktu subuh, akan nampak keluar sekali lagi cahaya putih. Cahaya putih yang pertama dia keluar memanjang ke langit sana, lepas tu dia menghilang. Nampak gelap balik. Selepas beberapa jam, keluar pula cahaya putih, dia mula dengan sikit macam tu dia manjang. Semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Yang ni saya saksikan sendiri waktu saya ngaji dulu di Yaman dulu. Kami pergi Dawaan. Wadi Dawaan. Dawaan ni di Hadramaut, di Yaman sana. Ada kawasan berbukit-bukit, berbukit bukau. Ada tempat rehlah ataupun chalet lah di atas puncak bukit. Tapi bukit di Yaman ini tak macam bukit di Malaysia. Bukit di Yaman ni flat ataupun dia rata macam tu. Contoh, ni bukit. Atas dia sama. Kita boleh naik duduk atas ni. Macam padang bola tu. Bukit dia macam tu. Dan bukit di Malaysia pula dia macam tu. Kalau bukit di sana
atas lapang. Boleh buat rumah apa semua macam-macam lah. Dia ada jalan raya kat atas sana. Dia macam bawah juga kalau kita tengok atas. Kita duduk atas sana. Sebelum subuh kita bangun ramai-ramai. Buat apa? Duduk dengan para ulama'. Tok guru kita pergi sekali. Mereka ajak kita bagaimana nak tengok, nak kaji Fajar Sadiq atau Fajar Kadhib. Kita buat kajian apa yang kita ngaji. Okey ya. Jadi Fajar Sadiq ni keluar sikit putih, lepas tu dia manjang. Manjang tu. Itu Fajar Sadiq. Bila keluar cahaya putih ni lah, masuknya waktu subuh. Walaupun ada khilaf, ada ulama' fuqaha mazhab mengatakan keluar cahaya putih belum subuh. Sehinggalah cahaya putih itu memanjang. Memanjang baru subuh. Ada mengatakan cahaya putih itu keluar dah subuh. Dua-dua boleh pakai, mana-mana pun tak apa. Jadi Allah SWT Muhammad, saya nak cerita apa tapi Fajar Sadiq, Fajar Kadhib ni, okay? Tak tahu pergi mana dah, okay? Jadi Allah SWT Muhammad, kita keluar daripada rumah kita, kembali pada apa yang kita sebut tadi, untuk menuntut ilmu, maka ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Oh, saya nak cerita pasal ada hadis juga, kita dapat kelebihan lebih bernilai, lebih baik daripada dunia dan seisinya, iaitu 2 rakaat fajar. Sebut pasal fajar tadi. 2 rakaat solat sunat fajar, itu solat sunat subuh lah. Ada orang kata fajar sebelum subuh. Okey, fajar sebelum subuh tu bukan waktu subuh. Dia fajar juga tapi Fajar Kadhib. Fajar Sadiq itu waktu subuh. Okey ya. Tapi yang disebut oleh dalam Quran, dalam hadis, bila sebut 2 rakaat fajar, maksudnya waktu subuh. Bukan yang dimaksudkan Fajar Kadhib tu. Sebelum subuh tu, waktu subuh. Okay, jadi orang semayang 2 rakaat kata Nabi SAW sebelum solat subuh, sebelum fardu subuh, khairun minad dunya wa fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Sama saja. Okey ya. Jadi kelebihan majlis ilmu yang kita hadir ni besar. Walaupun kita main dalam keadaan mengantuk, baru lepas makan nasi. Saya tak ngantuk sebab saya tak makan nasi lagi. Saya pergi makanlah, habis semua. Jadi mengantukkan nasi, mengantuk, main ni mungkin hujan, tapi masih ramai, Masya Allah. Ini hebatnya orang-orang Kuala Lumpur dalam menuntut ilmu, dalam sibuk, dalam duduk dalam keadaan dia panggil apa, masyarakat yang pelbagai, duduk di tempat yang penuh dengan hiburan dan juga dia panggil apa, keseronokan. Tapi orang-orang kaum muslimin di Kuala Lumpur khususnya masih lagi ramai Allah pilih untuk duduk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terkesan dengan sekeliling. Dan bahkan Allah SWT menganjurkan pula program-program yang baik di tengah-tengah masyarakat yang pelbagai dan keadaan yang pelbagai. Ini satu perjuangan yang hebat. Allah akan bagi ganjaran yang paling besar daripada kita semua. Kerana kita buat satu benda yang besar ni, Masya Allah. Kita membicarakan tentang akhlak-akhlak dan juga adab-adab yang mulia yang penting untuk kita mendengar selalu. Dipesan oleh guru saya, dia kata zaman lah ni yang paling penting, ajaklah orang kepada taat kepada Allah. Sebab ni zaman dipanggil apa? Kemungkaran itu di mana saja, khususnya di diri kita. Zaman sekarang kena ajak orang taat Allah, dakwah lah. Yang kedua, kena cerita dekat orang zaman ini, akhir zaman, tentang betapa mulianya akhlak-akhlak Nabi SAW. Dan tidak ada yang lebih baik daripada 2 perkara ni, taat pada Allah dan akhlak mulia. Ada orang taat pada Allah, akhlak dia zero, akhlak dia habis, rosak, na'udzubillah. Yang kita nak adalah kita mentaati Allah, melaksanakan kefarduan yang Allah suruh, dan kita ini mempunyai akhlak yang mulia. Okey, apa itu akhlak? Dia ada perbezaan di antara akhlak dan adab. Kadang-kadang kita dengar ustaz-ustaz sebut adab, kadang-kadang ustaz-ustaz sebut akhlak. Mana satu yang betul ni? Okey, adab disebut dalam hadis, akhlak disebut dalam hadis. Seperti Nabi bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mengajarkan aku adab Allah, dan dialah yang memperelokkan adabku. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey. Ada ulama yang
membahaskan perbezaan adab dan akhlak. Secara umumnya macam sama. Bila kita membahas secara khusus, kita akan melihat ada sedikit perbezaan. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sifat mulia. Akhlak adalah sifat mulia. Allah SWT. Akhlak al-karimah disebut. Makarimil akhlaq. Okay, sifat. Sifat itu pula apa? Sifat ini adalah sesuatu yang menumpang atau diletakkan oleh Allah dalam qalbu kita. Bahasa kita adalah hati kita. Allah. Hati yang tidak mempunyai sifat yang mulia, hati itu hati yang kosong. Bahkan hati yang kosong ini bahayanya hati yang mempunyai, bila kosong daripada sifat yang mulia, takut diisi dengan sifat yang buruk. Okey. Sebab yang ada hanya dua, sifat buruk dan sifat baik. Kalau tak ada sifat baik, sifat buruk ada. Kalau tak ada sifat buruk, sifat baik ada. Okey. Akhlak itu apa? Sifat. Contoh, sabar itu akhlak. Sifat sabar. Allah SWT Muhammad. Contoh lagi akhlak apa? Tawaduk. Sifat tawaduk. Sifat itu disebut akhlak. Contoh lagi, Allah SWT Muhammad. Akhlak apa lagi? Akhlak ridha. Sifat ridha. Itu akhlak ridha dia panggil. Akhlak adalah sifat yang Allah letak dalam hati. Okey. Apa pula adab? Itu contoh sikit saja. Apa pula adab? Adab itu adalah kelakuan-kelakuan yang mulia keluar dari sifat yang mulia. Ulama umpamakan seperti mana sepohon pokok. Lepas ni balik boleh buat syarahan dah. Abang tahu tak? Darling apa tak tahu, kita bagi apa kita punya suami kita tu. Abang. Kalau orang Kedah sudah panggil abang, macam itulah. Abang nak tahu tak akhlak dan adab tu beza dia apa? Masya-Allah. Suami kata masya-Allah ni. Okey. Lawak. Okey. Diumpamakan seperti mana sepohon pokok. Pokok tu akhlak. Batang pokok tu akhlak. Adab itu daun-daun dan juga buah-buah dia. Maksudnya bila ada pokok akan keluarlah daun, ranting dan juga buah. Tanpa wujudnya pokok, mana mai daun, mana mai buah. Maka sifat mulia itu akan mengeluarkan keelokan adab. Itu maksudnya. Buah tak mungkin wujud tanpa pokok. Tak mungkin. Allah SWT. Buah ini keluar daripada adanya batang pokok tu. Akarnya, batang pokoknya tu. Itulah akhlak. Buah-buahan dan daun-daun yang cantik itu adalah adab. Contoh. Kita ada sifat tawaduk, iaitu akhlak tawaduk. Maksudnya pohon kita, batang pokok ni, batang pokok tawaduk. Yang keluar dari cabang-cabang buah-buahan dan daun tu apa? Orang bila dah ada sifat tawaduk, yang pertama sekali akan keluar adab. Adab apa? Dia tidak meninggikan diri di depan orang. Itu adab. Sifat tawaduk tu apa? Satu sifat yang bila Allah letak dalam hati kita, kita rasa orang lain lebih baik dari kita. Kita nak tahu tak ada ke tak ada sifat tu? Kena cek setiap hari kita rasa apa lah hati kita. Kalau kita rasa ini tak bagus lah, ini tak bagus lah, ni makcik tu, oh ni kak tu, oh ni abang tu, oh tu adik tu. Bila kita pandang orang, kita pandang sebelah mata. Bila kita pandang diri kita, kita pandang dua belah mata. Aku, itu tidak ada tawaduk. Tawaduk ni apa? Bila pandang diri, lekeh yang nampak. Aku ni lekeh saja, tak ada apa pun. Orang kata aku baik, tapi orang tak tahu pun aku buat dosa selalu. Orang kata aku baik, tetapi orang tak tahu aku ni orang yang bukan berilmu pun. Orang anggap saja aku ada ilmu. Orang anggap aku ni orang soleh, tapi aku tahu aku tak soleh pun. Aku lalai banyak. Aku buat maksiat banyak. Aku ni lemah, aku ni aib, buruk. Aku ni sangat banyak daripada baik aku. Ini sebab tawaduk dia akan rasa macam tu. Tu bila dia tengok diri dia. Bila dia tengok orang lain pula macam mana? Baiknya mereka. Saya cakap Kedah lah, no? Saya nak cakap KL lah kot. Bila saya cakap KL, orang gelak. Apa ni Ustaz ni? KL pun tak cakap macam tu.
Sebab saya akan cakap lebih daripada orang KL. Itu bahaya tu. Okay. Macam orang KL main Kedah lah. Dia cuba cakap Kedah, akhirnya dia lebih Kedah dari orang Kedah. Itu bahaya tu. Kedah tak sebut tayak, sebut tayar. Tayar, kereta motor tu. Tayar. Ada sejumpa orang KL, kawan-kawan bila main Kedah, nak sembang dengan kita. Dia kata, tayak kereta. Tayak tu apa? Orang Kedah tak sebut tayak. Orang Kedah buang R belakang tu, tayar. Tayar saja. Bukan semua R di tukang Q. Contoh, tukar. R belakang tu tukang Q lah, tukar. Tapi bukan semua R ditukar macam tu. Ada yang tak ditukar. Contohnya apa? Contohnya seperti mana tayar tu. Tayar. Slipper, tak sebut selipiak. Takkan selipiak kot. Ada orang main Kedah datang, selipiak. Selipiak apa? Ni Kedah lebih daripada orang Kedah. Dia terlebih Kedah dia panggil ya. Selipiak. Selipiak. Apa dia selipiak? Nak sebut orang payah. Slipper. Okey ya. Orang Kedah tak panggil kasut. Orang Kedah tak panggil sandal atau slipper. Okey ya. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Saya takut saya cakap KL lagi, habis rosak bahasa KL. Selain KL rosak. Okey. Marah orang KL nanti. Jadi saya cakap Kedah saja. Mudah dan Kedah yang boleh difahami lah insya-Allah. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi akhlak, adab. Bila orang tak ada sifat tawaduk, bila dia tengok orang, dia rasa mereka tak buat dosa macam aku buat. Dia rasa betul. Kalau kita tengok orang, kita rasa orang buat dosa lebih besar daripada dosa kita, itu takabur, na'udzubillah. Bila kita tengok orang, kita rasa apa? Mesti dia tak buat dosa macam aku buat. Dia rasa betul. Aku ni buat dosa banyak yang besar-besar, yang dahsyat lah dalam bahasa kita. Tapi aku rasa kawan-kawan aku tak gamak buat macam aku buat ni. Kawan-kawan aku lebih baik dari aku. Aku kalau seorang-seorang aku buat maksiat. Kawan-kawan aku rasa kalau seorang-seorang mesti mereka baca buku ke, mereka rehat ke, buat benda yang manfaat di rumah. Aku buat maksiat. Ini adab ni datang dari sifat tawaduk. Dia rasa macam tu. Bukanlah kita merasa kita ini buruk dan orang lebih baik, bukanlah akan menyebabkan kita mundur. Tidak. Itulah kunci kejayaan dan juga peningkatan dalam hidup kita. Apa? Bila rasa kita kurang, orang lebih. Bila kita rasa kita lebih, orang kurang, kita dah berpuas hati. Dah cukup. Contoh, kita ngaji setiap hari. Kita tengok orang, kita rasa aku dengan dia, aku lebih banyak mengaji. Dia ni main kelas kadang-kadang. Ataupun apa saya perasaan. Kita tengok orang, kita rasa kita lebih tahu ilmu dari orang ni. Problemnya apa? Kita tak akan meningkat. Kita hanya berpuas hati. Kita tak akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu yang lebih. Kenapa? Kita dah rasa kita dah ada ilmu. Na'udzubillah. Tapi bila kita tengok orang mengaji, kita rasa apa yang orang mengaji banyak kita tak tahu lagi. Orang lebih banyak ilmu, kita tak ada ilmu. Waktu ni kita akan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Inilah agama kita ajak. Agama kita ajak. Bukanlah tawaduk itu kita letak muka di tanah, kita minta orang pijak. Itu bukan. Itu menghinakan diri. Ini bukan menghinakan diri jasad, menghinakan rasa hina di hati. Bukan letak jasad ni bagi orang pijak, tapi letak hati, letak perasaan aku tak ada apa, aku ni banyak kehinaan hati maksudnya. Okey ya. Nak pakailah macam mana pun, tapi hati aku tak ada apa. Semua anugerah Allah SWT. Jadi tawaduk itu sifat mulia yang Allah letak dalam hati, akan keluarlah ada adab. Orang kalau tawaduk, orang kata kat dia, orang kata apa? Contoh dia nasihat orang, dia kata, Kak tak boleh cakap macam tu, kakak kena jaga adab. Kakak tu marah. Kau cakap elok sikit. Kau ingat kau baik sangat? Kau tu marah. Melenting lah. Orang tawaduk macam mana adab dia? Yang keluar daripada diri dia. Dia diam. Dia kata minta maaf. Dia rasa dia salah dalam menegur. Dia sentiasa menyalahkan diri dia. Dan dia mudah untuk memaafkan orang lain. Itu tawaduk.
Kalau kita tegur orang melenting, kita pun melenting, itu bahaya, na'udzubillah min dzalik. Kita pula kata, oh kau kata aku baik, kau kata kau pertikaikan aku, kau pun sama je, ingat kau baik sangat. Oh, habis. Problem akan terus berlaku, akan berlakulah pertengkaran dan pergaduhan, akhirnya perpecahan. Dan menyebabkan syaitan akan menepuk tangan. Kerana yang paling syaitan dan iblis nak adalah umat Nabi SAW itu berpecah. Berbeza tidak menjadi masalah apa? Sahabat Rasulullah pun berbeza pandangan, tetapi mereka tidak pernah berpecah. Satu hati, berkasih sayang. Hanya beza di segi memahami ilmu, memahami keadaan, memahami satu isu, selesai. Tapi tetap menghormati, berakhlak. Tengok akhlak para ulama, para salihin dalam menjaga silaturrahim. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bila berdebat dengan orang, Imam Syafi'i akan mengatakan, aku harap Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan kebenaran dari lidah orang yang aku debat ni, supaya aku boleh ikut kebenaran. Tujuan Al-Imam Syafi'i berdebat untuk mencari kebenaran. Kalau benar keluar dari orang yang aku debat dengan dia, aku akan ambil. Macam tu debat. Bukanlah debat ini untuk mempertahankan, mendakwa diri paling benar. Itu bukan debat, itu bergaduh dia panggil. Debat ni apa? Saling mengeluarkan pandangan dan hujah untuk mencari mana satu kebenaran. Dan untuk ikut, bukan untuk bahas, untuk ikut. Sekadar bahas, tak payah debat lah. Dua rumah baca buku sudah. Okey? Jadi, tengok. Kenapa Al-Imam Syafi'i kata macam tu? Demi menjaga hubungan dengan orang yang dia berdebat. Seperti Allah mengajar kita orang kaum muslimin, mengajar Nabi Muhammad dan juga umat ini, wajadilhum billati ahsan. Ini Allah ajak tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu, ajak manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Allah SWT Muhammad. Dan berdebatlah dengan mereka, berbahaslah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Paling baik. Allah suruh macam tu. Bila nak berdebat, nak berbahas, guna akhlak dan adab yang paling baik untuk menjaga hati orang yang kita berbahas dengan dia. Okey, macam tu. Jadi inilah syaitan, iblis sentiasa ingin memecahkan hubungan kaum muslimin. Maka akhlak tawaduk, akhlak mulia sangat pentinglah hati kita. Dan ambillah akhlak ini yang telah Allah Subhanahu wa taala utuskan. Akhlak itu ada sumber dia. Sumber akhlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebut sumber akhlak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung, azim. Dia ada beza khuluqun hasan dan khuluqun azim. Ada hadis Nabi sebut, Allah SWT, athqalu ma fil mizan khuluqun hasan. Yang paling berat atas timbangan amal khuluqun hasan, akhlak baik. Kalau ayat Quran khuluqun azim diterjemah bukan akhlak baik, diterjemah dengan akhlak besar ataupun akhlak agung. Ada beza tak? Ada beza. Waktu kita ngaji dulu, tutup buku kita bahas apa maksud akhlak hasan, apa maksud akhlak agung. Akhlak hasan iaitu satu akhlak yang mulia, tawadhu, rendah diri, tolak ansur, memaafkan, adab dengan Allah, adab sama hamba-hamba Allah. Tetapi orang ni boleh dibuli. Dia boleh dibuli. Orang kadang-kadang kalau baik sangat kita tengok, kita buli dia. Kita basuh pinggan, kita kata tolong basuh lah. Kita tak mau basuhnya, kita suruh dia. Khususnya di asrama, bila tengok kawan macam baik, straight, lurus, kita kenalkan dia. Macam-macam kita kenalkan dia. Orang yang akhlak mulia tapi boleh dikenalkan.
boleh ditipu, boleh dipermainkan, bahkan boleh dipukul oleh orang. Tapi Nabi SAW, Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Allah firman, akhlak agung. Akhlak agung ni apa? Macam tu juga, macam akhlak hasan juga. Tawadhu', maafkan, berlemah lembut. Orang kasar dia tak kasar balik. Orang maki dia tak maki balik. Hubungan dengan Allah, hubungan sama hamba Allah. Tetapi orang gerun kepada diri dia. Ada beza tu. Allah SWT. Nabi Muhammad ni, walaupun akhlak lemah lembut, tawadhu' apa semua, tapi sangat digeruni oleh orang. Sama ada Muslim ataupun bukan Muslim. Berdasarkan banyak riwayat. Ada satu riwayat, seorang sahabat Rasulullah SAW, dia mai masuk nak menghadap Rasulullah. First time. Waktu dia masuk, dia menggigil tengok Nabi. Nabi bukanlah pegang pedang. Dia masuk, Nabi buat macam tu, aku sembelih engkau. Mana ada? Nabi senyum tengok dia masuk. Tapi dia menggigil macam tu. Tunduk, menggigil. Nabi tengok dia macam rasa haibah, rasa macam hebat Nabi, rasa macam gerun. Allah SWT gemuruh. Nabi pun bersabda, hawin alaik, ringankan dirimu, relax. Aku ini seorang anak kepada ibu aku yang makan makanan orang miskin, iaitu qadid. Qadid ni daging kering yang orang miskin makan. Nabi suruh dia tenang dan Nabi cakap, aku ni manusia macam kamu. Rendah diri Nabi SAW. Barulah dia reda sikit. Lemah lembut, maafkan orang, tapi orang gerun. Satu hari Nabi SAW dalam masjid, Nabi duduk dalam masjid. Nabi angkat kaki Nabi dua-dua belah, buat Nabi peluk dua-dua belah kaki tu. Macam tu. Lalu seorang makcik lah, wanita di depan masjid, dia tengok Rasulullah dalam masjid duduk macam tu. Nabi sedang rasa gerun dengan Allah lah. Waktu tu dia macam terkejut dan macam takut, macam menggigil juga. Sahabat Rasulullah tengok, kenapa, apa jadi dengan makcik ni? Dia tengok Rasulullah sampai jadi macam tu. Rasa gerun. Sahabat beritahu pada Rasulullah, Rasulullah keluar dari masjid. Rasulullah kata apa? Ya miskinah, alaiki bis sakinah. Wahai miskinah, wahai orang yang kesian aku tengok. Miskinah, kesian tengok dia. Alaiki bis sakinah, hendaklah engkau itu tenang-tenang saja. Itu Nabi SAW. Dan juga musuh juga macam tu juga. Rasa gerun dan hormat, respect kepada Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak agung. Akhlak yang ada di diri Rasulullah, lemah lembutnya, tetapi orang respect, risau, takut, gerun. Tu macam tu. So itulah kata sahabat Nabi SAW, bila Rasulullah marah, tidak ada siapa pun di kalangan sahabat yang berani dekati Rasulullah SAW, kecuali Ali. Sayyidina Ali berani berdekat. Kenapa? Dia menantu, dia pula sepupu Rasulullah. Memang Rasulullah bela dia, jaga dia dari kecil. Maka dia tak ada perasaan, maksudnya terlampau jadi macam nak lari. Kenapa? Memang duduk di rumah Rasulullah. Sahabat tak berani hampiri Rasulullah bila Rasulullah marah. Maksudnya apa? Kehebatan, keagungan akhlak yang Allah firman dalam Al-Quran. Itulah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Tengok Nabi bila maafkan orang, orang lagi nampak agung Nabi, bukan nampak lekeh Nabi SAW. Waktu mana Allah SWT Muhammad, waktu mana Nabi SAW masuk dalam peristiwa Fathul Makkah, waktu ni Nabi masuk dengan 10 ke 12 ribu orang tentera Islam. Orang Makkah lari bertempiaran, takut dibunuh. Ringkas cerita, Rasulullah himpunkan balik orang musyrikin yang pernah menyakiti Rasulullah, yang pernah baling batu, yang pernah fitnah, sakitilah. Nabi himpun dan Nabi kata pada mereka, agak-agak kalian, apa yang aku akan lakukan kepada kalian pada hari ini? Semua tunduk dan menangis, gerun, takut dibunuh.
Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau kan baik, engkau kan suka maafkan. Depa cuba nak, bahasa kita nak bagi Nabi maaf lah. Cuba nak pujuk lah bagi Nabi SAW. Nabi senyum saja. Dan dia takut Nabi balas. Waktu tu Nabi sebut, antum tulaqa, kalian semua dibebaskan, pergilah baliklah, kata Rasulullah SAW. Sepatutnya kalau orang biasa nak bagi orang respect buat apa? Siap kamu pergi masuk penjara sana. Itulah tak hormat aku sangat. Sekarang baru tahu siapa aku. Waktu aku tak ada jawatan, kamu buat macam-macam. Waktu aku ada jawatan, siap kamu semua yang pernah lawan aku. Setengah orang dia angkat diri dia sebab nak orang respect dia. Rasulullah tak angkat macam tu. Apa Rasulullah buat? Saya maafkan kamu semua, kamu dibebaskan, tak dipenjarakan, tak dihukum, tak ada masalah apa-apalah. Akhlak yang lemah lembut dan maaf, itulah akhlak agung Rasulullah. Menyebabkan mereka masuk Islam. Masuk Islam pula, ikut Rasulullah pula. Kadang-kadang lembut, maafkan, tolak ansur, kita nampak macam orang ni kalah. Tapi hakikatnya dialah orang yang menang. Kerana orang yang menang lah orang yang ada akhlak. Orang yang kalah adalah orang yang buruk akhlak. Kawan kita maki kita, kita tak lawan balik, tak balas. Kita menang, bukan kita kalah. Allah SWT. Contoh, ada seorang makcik main fitnah ke kata celah kita, seorang kak ke seorang abang ke, kita tak jawab. Kawan kata jawab, maki balik, cari perkataan apa nak cakap. Kita kata saya biarkan dia, maafkan saja. Nampak macam kita kalah. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah tu akhlak yang besar, yang mulia, yang menyebabkan kita akan dimenangkan oleh Allah SWT. Sebab orang yang kadang-kadang lah dia tak bela diri dia, Allah bela dia. Itu berlaku pada diri Nabi SAW juga dan para sahabat. Rasulullah ni waktu dicela, Nabi tak balas, mengalah. Nabi lebih kepada memaafkan saja. Tapi Allah yang turunkan ayat mengutuk sekeras-kerasnya bagi orang yang mengutuk Nabi SAW. Kadang-kadang kita tak bela diri kita, tapi Allah bela kita. Itu kemenangan. Kerana kemenangan itu milik orang yang dibela oleh Allah, bukan orang yang menang dalam berhujah ataupun berkata-kata. Allah SWT Muhammad. Tengok Nabi SAW. Jadi macam tu. Bahkan ada hadis Nabi SAW. Ada hadis Rasulullah, hadis sahih, Imam Bukhari meriwayatkan, kata salah, barang siapa yang dia itu tidak membela diri dia sedangkan dia dituduh tidak benar, Allah SWT, Nabi SAW bersabda, banallahu baitin banallahu lahu Allah membina baginya satu rumah dalam syurga. Maksudnya siapa yang dia tak bela diri dia, walaupun dia betul, dia kata aku serah daripada Allah, biarlah dia nak kata apa, Allah menangkan dia dengan masukkan dia dalam syurga. Dan ada satu rumah dalam syurga nanti. Rumah dalam syurga bukan macam rumah di sini. Rumah dalam syurga lebih indah daripada istana yang ada di dunia ni. Istana itu mungkin baru macam, dia panggil apa, 1% ataupun lebih kurang daripada rumah dalam syurga. Cantik yang dalam syurga ni. Tapi boleh tak kita bela diri kita? Boleh. Cuma ada waktu tak payah bela. Ada waktu kena bela. Rasulullah ada waktu Rasulullah cakap, ini fitnah, Nabi cakap. Nabi bela diri Nabi. Ada waktu Nabi diam. Maka Allah yang turunkan pembelaan untuk Nabi SAW. Ikut keadaan. Bukanlah tak bela semua, bela juga. Perlu juga berhujah. Kadang kita ni tak seperti yang dianggap. Tapi ada waktu-waktu yang kita kena buat. Tak payah layan. Serah. Serah itulah kita menang dan Allah bantu kita. Dan fitnah itu akan terpadam. Macam tu. Okey, jadi maka kita bahas tentang akhlak dan adab. Kepenting bagi kita akhlak-akhlak dan adab ini yang khususnya dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana adab kita dengan keluarga kita? Bagaimana adab kita sesama kita? Contohilah Nabi Muhammad dan ambillah daripada diri Nabi Muhammad itu sumber akhlak.
Contoh terbaik. Allah SWT. Zaman ni sebab apa akhlak jadi rosak? Sebab kita disajikan dengan akhlak-akhlak yang buruk, akhirnya kita tertiru akhlak buruk. Zaman Rasulullah, macam mana boleh sahabat ni akhlak baik sangat tu? Disajikan, mereka menyaksikan di depan mata mereka akhlak agung. Sebab manusia ini mudah terpengaruh dengan apa yang dia tengok. Kita tengok drama, TV ke, kita baca Facebook isu semasa ke, tentang rumah tangga ke apa semua ke, banyak yang buruk, bukan banyak yang baik. Ada grup-grup dalam Facebook ni, grup isteri-isteri meluahkan perasaan. Saya tak masuk dalam grup tu, tapi orang bagi tahu ada. Betul ke ada? Tak ada ah. Tak ada maksudnya semua kak-kak kita ni, muslimat kita semua masya-Allah wanita yang salihah. Semua mengadu pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah tengah malam Ya Allah, suamiku malas ya Allah. Ya Allah, suamiku ini mengadu pada Allah masya-Allah. Ada Facebook macam tu luah. Korang nak tahu tak? Suamiku macam ni. Korang ini problem. Allah SWT. Kita ni Facebook ni, media sosial ni jangan jadi tempat luah perasaan semua situ. Saya pernah kongsi tentang perkara ni. Oh, orang share masya-Allah. Nelofa pun share juga. Masya-Allah, tak pernah jumpa dia pun. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasihlah kalau hati-hati share kita punya kuliah. Jadi media sosial bukan tempat meluahkan perasaan. Kita pernah kaji lah tentang orang Yahudi. Yahudi ni dia ada dinding tembok di Palestin sana. Itulah tembok mengadu dan meluahkan perasaan. Bila kita tengok dinding di Palestin ni di belah Israel, mungkin ada di kalangan muslimah kita atau muslimin yang pernah pergi ke Israel ataupun Palestin, dia berkenaan dengan pergi Palestin ni khilaf ulama. Perbezaan di kalangan para ulama tentang boleh pergi ataupun tidak. Sebab bila kita pergi Palestin ni, kita dikira seolah macam mengiktiraf Israel, dan memang kita kena cok, memang masuk Israel dulu. Memang Israel pun yang menguasai. Israel lah tu semua tu. Okay, jadi ada yang mengatakan tak payah pilah. Tapi ada ulama-ulama yang menganjurkan kena pergi. Seperti pandangan Syekh Ali Jumaah, Mata Mufti Mesir. Dia kata kalau kita tak pergi Palestin, jumpa orang Palestin, dikira umat Islam tak peduli dengan tanah Palestin. Dia pergi gampang lah, kami pergi lagi kira kami masuk Israel lah. Lah ni Israel tu tak tepi, memang kena lalu tak apa. Tapi yang penting tunjuk umat Islam sayang bumi ini. Kami mai ziarah. Ini bumi Nabi kami Isra' Mi'raj. Ini bumi para rasul, para anbiya, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Kami cinta Nabi-Nabi ni. Kami datang kerana dia adalah salah satu tanah dan bumi yang Nabi sebut. Kalau kamu nak musafir 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid aku itu Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 3 tempat ni Dajjal tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk. Pi. Itu kalau nak pakai pandangan pi. Kalau pakai pandangan kata tak payah pi lagi lah, ikutlah masing-masing kan. Kita tak kerah, tak menekan untuk kita ikut mana pandangan. Tak apalah. Yang penting ada duit, boleh pi. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad berkenaan dengan Allah SWT Muhammad akhlak dan adab. Kita disajikan. Okey, kita tentang Facebook tadi. Dinding tu dia tulis surat luahan problem sedik kat dinding tu, luahkan situ. Itu cara orang Yahudi. Maka Facebook ini dia ke arah situ. Bukanlah kita luah tu kita niat nak ikut Yahudi punya cara agama dia, tapi jangan sampai kita macam terikut, dia panggil. Tak mau ikut tapi terikut. Ini benar sabdaan Nabi SAW. Nabi bersabda apa? Sungguh kalian akan ikut umat sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta. Sehasta panjang ni kamu ikut. Mula-mula ikut sikit-sikit Yahudi, Israel ataupun Nasrani. Lama-lama ikut makin banyak ikut dia. Contohi dia. Sampai mereka masuk dalam lubang bewak pun kalian akan ikut masuk sekali. Itu hadis Nabi SAW. Saya ada kitab, saya bawa, ada hadis tu.
Kita tak payah baca lah, yang panjang nanti. Kita kuliah santai-santai lah petang-petang ni. Serius sangat mengantuk pula. Jadi dalam kitab saya ni, hadis ada aja berkenaan dengan hadis ni. Okay, jadi, apa maksud Rasulullah? Umat akhir zaman akan ikut orang Yahudi dan Nasrani. Ikut sungguh. Tapi dianggap itu biasa. Bahkan dia ikut sampai tahap masuk lubang bewak. Apa maksud lubang bewak? Lubang bewak itu lubang yang gelap. Siapa ikut Yahudi dan Nasrani, hidup dia akan gelap daripada kebenaran. Tak ada cahaya hidayah. Dia akan menyimpang. Apa maksud ikut Yahudi dan Nasrani sampai lubang bewak? Lubang bewak kata ulama ada pintu masuk, tak ada pintu keluar. Bewak bila dia buat lubang masuk, dia duduk dalam tu, keluar pun daripada pintu masuk juga. Okey. Jadi siapa ikut Yahudi Nasrani, bila mula ikut sikit demi sikit, lama-lama ikut banyak, bila dah ikut susah nak patah balik. Dia dah jadi kebiasaan. Dia dah jadi macam normal. Biasa tak apa, okey dah. Masuk dah tak ada jalan keluar. Bahaya itu. Dan maksud lubang bewak juga lubang yang penuh dengan bangkai. Ikut mereka kita akan dapat bangkai, na'udzubillah. Maksudnya apa? Kita akan dapat perkara yang buruk dalam hidup kita. Na'udzubillah. Jadi Allah SWT Muhammad, kita ada apa-apa sikit masalah, luah kat situ. Jangan. Luahlah masalah kita kepada siapa? Allah SWT. Allah firman, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah atas masalah kamu tu. Minta tolong. Dengan apa? Sabar dan solat. Munajatlah pada Allah SWT. Allah SWT. Kalau kita banyak luah problem kita kat media sosial, bahayanya apa? Lama-lama kita lupa nak mengadu pada Allah SWT. Lama-lama lupa kita. Sebab kita nampak di sini kita dapat perhatian. Lama-lama kita hanya mencari perhatian orang, tak mencari pun pandangan Allah SWT. Bahaya. Nampak macam biasa saja. Lama-lama kita ditarik. Na'udzubillah min dzalik. Apa problem kita pun kembali pada Allah SWT. Adalah tu apa-apa yang Allah nak peringat kita tu. Seperti Allah firman, Allah SWT Muhammad, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ بِالْأَكْبَرِ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ bil-adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan kepada mereka ujian, timpakan, rasakan mereka azab atau ujian di dunia ini sebelum ujian ataupun azab yang besar nanti di akhirat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada aku, kembali kepada Allah. Kebaikannya untuk hamba-hamba dia. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, semua musibah, ujian yang Allah timpakan kepada diri kita ini, Allah SWT, illa ma kataballahu lana, melainkan telah Allah tetapkan untuk kita. Kataballahu lana maksudnya apa? Allah tetapkan dan ada kebaikan untuk kita. Kalau alaina, kataballahu alaina maksudnya celaka untuk kita bila kita tertimpa ujian. Tapi Allah ajar kita dalam Quran, qul lan yusibana. Katakanlah, semua musibah ataupun ujian yang Allah timpakan kepada saya, itu bagus untuk saya. Allah telah tetapkan. Siapa ajar kata betul? Allah ajarkan. Untuk orang mukmin itu semua kebaikan. Lana, maksudnya baik untuk kami. Jadi, kita kembali pada pembahasan kita. Maka peliharalah akhlak-akhlak kita. Yang pertama, secara ringkasnya, akhlak bersama keluarga. Allah SWT. Kita dengar akhlak Nabi SAW. Kalau kita di zaman kita ini selalu mendengar sifat dan akhlak buruk, isu-isu yang menggelapkan hati kita, mari kita dengar kisah-kisah yang mencahayakan hati kita, yang menyebabkan hati kita bersih dan keluar keimanan yang tumbuh, keimanan yang sangat kuat. Apa dia? Kisah Rasul-Rasul. Kita tengok Nabi SAW keluarga dia, yang akhlak dan adab secara ringkas lah. Kita pun dah nak habis dah ni, lebih kurang lagi 5 minit. Allah SWT Muhammad.
Rasulullah dan keluarga Nabi paling rahmah. Allah SWT. Yang pertama sebagai seorang suami. Allah SWT. Tapi saya kesian dekat para isteri zaman lah ni. Terlalu banyak kes rumah tangga ini problem suami. Problem apa ni? Dua problem yang utama yang kita tengok pada hari ni. Yang pertama, suami tak mau kerja. Suruh isteri kerja. Dia pau duit saja. Ni problem sangat. Berdosa tu, tak cari nafkah tu. Yang kedua, suami terlalu kasar. Pukul isteri, pukul anak. Banyak kita dengar macam ni, masalah ni. Sebelum nak jadi suami tu, pergi belajar dulu akhlak Nabi SAW. Bersihkan hati dulu. Belajar sabar dulu. Nak jadi suami ni bukan kena ada duit banyak. Oh, duit banyak aku boleh kahwin. Bukan macam tu. Kebahagiaan bukan ada di duit. Kebahagiaan bukan ada di harta. Kalau bahagia ada di duit ringgit yang banyak, kita boleh tengok orang kaya semua bahagia. Tapi orang kaya bahagia ke? Ada yang tak bahagia. Orang kaya ada yang bahagia, ada yang tak bahagia. Kenapa? Bergantung hubungan mereka dengan Allah dan akhlak sama mereka. Orang miskin sama juga. Ada bahagia, ada tak bahagia. Orang miskin tak bahagia, tak ada akhlak. Orang miskin yang bahagia ada akhlak, sabar, ridha, terus berusaha dengan baik, tidak mencuri, Allah dan sebagainya. Okey, ni dua problem suami pada zaman ni. Kesianlah orang perempuan kena pukul. Sedangkan Rasulullah, kita tengok akhlak Rasulullah sebagai suami. Nanti mesti kak-kak kita, makcik-makcik kita kata teringin nak dapat suami yang macam tu. Dia sebenarnya jodoh itu jodoh Allah bagi pada kita. Bersabarlah. Itu saya kita mampu kita cakap. Saya ada seorang, ada hari tu mai kat saya. Geng mengaji kita lah. Makcik, seorang makcik. Kata, Ustaz, saya ada masalah. Masalah apa dah? Suami saya. Suami saya ni, dia nak kahwin satu lagi. Okey, ini problem lah. Saya kata, okey, apa masalahnya? Tapi saya bagi syarat, kalau nak orang lain lepaskan saya. Oh, insyaAllah. Okey. Ini ayat-ayat orang perempuan lah. Okey. Saya kata, betul macam mana? Tapi saya sayang kat suami saya tak mau lepaskan dia. Pening dah saya. Okey. Dia dah bergaduh dengan suami dia kata. Suami dia sampai tahap memang macam nak lepaskan dia, tapi tak lepas dia. Suami dia pun sayang dia. Macam mana, apa saya nak buat sekarang? Kalau suami saya nak kahwin dengan perempuan itu, saya minta dia lepaskan saya, tapi saya tak mahu dia lepaskan saya. Saya dah pening dah. Apa nak buat ni? Kalau dia kata macam ni, Ustaz, saya nak suami saya lepaskan saya. Lepas tu ikutlah dia dengan perempuan tu. Okey, problem selesai. Bincang elok. Kalau memang dah tak mahu, memang dah problem itu, terpulanglah. Atas suami kita nak cerai atau tidak. Jadi ini problem juga. Kalau kita nasihat dia kata, lah ni kak, atau makcik terima je lah madu tu. Tak apalah. Saya cakap betul sebenarnya. Kita beranikan diri. Tak apalah, dia nak kahwin, bagilah. Buat macam mana, ada kita pun tak mau lepas dia. Dah Ustaz, dia tak boleh bagi nafkah. Dia tak boleh adil. Pening lah. Okey tak ada jalan maksudnya. Akhirnya saya kata, tak apalah macam ni, kita munajat saja pada Allah. Ya Allah, minta macam ni. Ya Allah, kalau yang terbaik aku masih menjadi isteri dia, teruskan jodoh ni. Kalau aku dah tak bagus untuk jadi isteri dia, tak bagus dah untuk aku, untuk agama aku, untuk akhirat aku, ya Allah beri yang terbaik, keputusan terbaik. Munajat. Dan pada baru ni memang dia berpisah. Itulah yang terbaik. Buat macam mana? Tapi dia sedih lah sebab dia memang tak mau pisah. Tapi kalau masih perempuan tu, problem juga. Ini problem yang berlaku. Masalah yang saya nak sebutkan, masalah apa ni? Suami dia ni takut dia ikut kuliah, mati saya. Okay? Dan dia tak ikut kuliah saya. Okay? Masalahnya suami, umum suami siapa saja, suka pukul isteri dan juga anak-anak. Suka pukul. Belasah lah dia panggil. Ini bahaya ni suami macam ni. Tengoklah Rasulullah SAW. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW tak pernah menggunakan tangannya memukul para isteri. Jangan ada rekod kita pukul isteri dah. Jangan ada rekod.
Ikut Rasulullah SAW. Siapa yang dah kahwin ni, pertahankan rekod tu. Daripada kita kahwin, akad nikah dengan isteri kita, tahanlah tangan kita dan kaki kita. Sampai kita mati, tak pukul isteri. Kalau boleh buat macam tu, isteri, suami salihah. Suami salihah pula. Suami salihah. Salihah jadi lain pula Kalau nama, ada panggil apa, Allah senang amat. Tukar nama pula lagi kan. Okay, Jadi, jangan pukul. Rasulullah tak pernah pukul isteri dia. Dan juga anak-anak dia. Tak pukul. Kita ni kadang-kadang pukul juga anak kita. Pukul pun yang cara sunnah. Kalau nak pakai rotan pun sekadar untuk takutkan dia. Bukan pukul sampai patah tangan, sampai lebam muka dia. Ini dah tahap menzalimi, bukan nak mendidik pun. Okey jadi Nabi tidak pernah mukul. Itu akhlak Nabi SAW. Dan tengok akhlak Nabi SAW dengan para isterinya. Nabi SAW sangat menjaga perasaan mereka. Jaga perasaan. Sebab muslimat atau wanita ini yang paling yang dia nak, dia impikan seorang lelaki yang boleh jaga perasaan dia. Ni bukan saya nak buat ayat cinta pula. Ustaz ni macam ayat cinta pula ni. Memang kena ayat cinta pun. Lepas tu kalau tak mau cinta, becilah. Seorang perempuan dia sangat impikan, dia nak, diinginkan seorang lelaki yang boleh jaga perasaan dia. Maka contoh yang terbaik seorang lelaki yang menjaga perasaan wanita adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. Pernah satu hari Muhammad Rasulullah SAW berlaku satu problem dalam rumah tangga. Tengok Nabi urus dengan baik. Kata salah Sayyidatina Zainab dengan Sayyidatina Aisyah. Rumah dekat-dekat. Bila Rasulullah didatangi oleh tetamu, waktu tu giliran Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Zainab tengok dia lebih tua. Dia orang tua, lebih tua lah. Adapun Aisyah, dia orang muda. Belasan tahun. Datang Sayyidina Zainab untuk menolong Sayyidina Aisyah melayani tetamu Rasulullah. Khidmat untuk Rasulullah. Dia masuk ke dapur. Bahagian untuk siapkan makanan. Waktu ni, bila siap makanan dan minuman, Sayyidina Zainab ambil dulang tu, nak bawa ke tetamu. Waktu tu Sayyidina Aisyah kata, wahai Zainab, ini giliran saya. Biar saya yang angkat. Dah memang dah cemburu hati pun, biasalah tu. Cemburu tu bukan benda tak elok, biasalah. Cuma jangan kita disebabkan cemburu, kita cakap benda tak elok, tak boleh lah. Cemburu tu memang ada. Dia kata, biar aku yang angkat. Sayyidina Zainab kata, tak apalah saya lah angkat, saya nak tolong kamu. Dia mula timbul cemburu. Rasulullah kata, bagus Zainab ni, mari tolong rumah ni. Padahal Aisyah rasa macam malu lah. Rasulullah pandang macam saya tak tolong lah, saya tak buat. Waktu tu Aisyah buat apa? Ni, dulang ni, dia buat apa tu? Jatuh semua makanan. Ini orang perempuan. Salah. Rasulullah dengar. Dan lokasi siapkan makanan di rumah Rasulullah kan tak besar mana. Dengan tetamu duduk tu dekat. Dan terbuka tirai waktu tu. Tirai terbuka, tak tutup. Nampak pergaduhan ni. Pertengkaran ni. Waktu tu Rasulullah tengok. Aisyah dah tinggi suara. Dah jatuh ni. Habis dah. Rasulullah tengok dekat tetamu semua tengok ke sana. Ke isteri-isteri Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang agung, Rasulullah kata apa? Ibu-ibu kalian sedang cemburu. Nabi cakap itu. Nabi senyum. Kan isteri Rasulullah tu ummahatul mukminin, ibu-ibu orang Islam, orang mukmin. Nabi kata ibu-ibu kalian sedang cemburu sama mereka. Nabi senyum. Nabi masuk. Nabi tak marah. Nabi tak kata, wahai Zainab, kenapa jadikan masalah? Malu pada tetamu. Tak. Nabi menyelami perasaan seorang isteri. Nabi kata, wahai Zainab, bagi Aisyah yang angkat. Ini kan rumah Aisyah, giliran Aisyah. Sama-sama tolong menolong. Nabi cakap elok. Dan Aisyah waktu tu reda. Allah SWT. Nabi tak marah Sayyidina Zainab. Nabi tak marah Sayyidina Aisyah sebab sampai jatuh habis semua ni. Nabi hanya mengadili mereka dan juga menjaga perasaan mereka, tidak mengutuk mana pihak. Ini bagi diangkat. Okay. Cukup, itu saja. Itulah akhlak Nabi SAW. Waktu mana Rasulullah musafir dengan Sayyidatina Aisyah, kalung Sayyidina Aisyah punya rantai kalung ni jatuh dalam musafir. Sayyidina Aisyah sedang tak ada. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, saya punya kalung jatuh.
Nabi kata, wahai rombongan semua, berhenti. Berhenti rombongan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada juga. Ayah pada Sayyidina Aisyah, mentua Rasulullah. Nabi kata, berhenti, saya nak cari dulu kalung milik Sayyidina Aisyah. Nabi cari, tak jumpa. Sampai Nabi kata, bermalamlah di sini. Sampai jumpa kalung Sayyidina Aisyah. Tu dia sampai macam tu. Nabi dengan isteri dia, Masya Allah. Ini akhlak agung seorang suami yang hebat. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq, tampak belakang Sayyidina Aisyah. Buat yang tu. Engkau ni susahkan Rasulullah. Anak dia marah, tak apalah. Nabi kata, wahai Abu Bakar, jangan macam tu. Tak apa. Kan dia sayang dia punya rantai dia tu. Tak apa, kita cari insya-Allah. Itu Nabi SAW. Sehinggalah esok pagi bila unta tu bangun, Rasulullah pasang rantai tu duduk di bawah unta. Tak jumpa. Dan balik musafir, balik ke Madinah. Tengok menjaga, Masya Allah. Kalau suami zaman ni, kau punya pasal lah. Kau settle sendirilah. Apa ganggu aku ni? Aku nak rehat. Oh, suami sekarang. Tambah pula suami zaman sekarang, tak boleh tidur selalu. Kenapa? Shopee datang selalu. Tin, barang sampai. Bangunlah suami tu ambil. Tidur Ustaz, tin, keluar orang pula ambil. Akhirnya stres. Akhirnya stres. Jangan stres. Khidmat. Jaga isteri kita. Jadi, dan akhlak Nabi dengan anak-anaknya, akhlak Nabi sama sahabatnya, tidak mengutuk sahabat. Jagalah lidah kita. Jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Yang ini paling penting di akhir zaman. Sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hadis yang lain, Allah SWT, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saya dah lajak 5 minit ni, minta maaf. Sikit saja nak simpulkan. Akhlak dan adab yang sangat penting itu, iaitu akhlak dan adab sesama kita. Jagalah lidah dan juga tangan kita. Seperti Nabi bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik-baik atau diam. Kalau tak ada cakap yang baik, diam. Okey. Kenapa Nabi kaitkan dengan beriman pada Allah dan hari akhirat? Maksudnya besarnya lidah ini, pentingnya lidah sampai Nabi SAW kaitkan dengan beriman dengan hari akhirat dan Allah. Beriman dengan Allah. Seolah-olah orang tak jaga lidah macam tak beriman. Tak betul-betul yakin ada balasan nanti di akhirat. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis lagi, Muslim yang baik adalah Muslim lain selamat daripada lidahnya tidak menyakiti dan daripada tangannya tidak membunuh atau menyakiti kaum muslimin. Maka tirulah Rasulullah SAW dalam menjaga pergaulan, dalam menjaga hubungan. Allah SWT. Maka menjaga hubungan sama kita ini dengan penuh lemah lembut dan sering maafkan. Mudah-mudahan Allah SWT dengan kita meniru akhlak Nabi SAW, kelembutan Nabi, bagaimana Nabi menjaga perasaan dan hati sahabat-sahabatnya, kita dapat menirunya. Dan perbanyakkanlah selawat pada Nabi SAW. InsyaAllah dengan selawat ni kita akan dapat kekuatan untuk berakhlak mulia, insyaAllah. Berakhlak mulia. Dan kita saling memaafkan. Kita hidup bawah satu panji, bawah satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teruslah bertolong-tolong sama kita, tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan taqwa, dan jauhilah dan jangan tolong dalam perkara dosa dan pemusuhan sama kita. Dan Allah berkati semua muslimah yang hadir, dan Allah kurniakan kepada kita semua akhlak yang agung, akhlak yang mulia sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai kawan daripada kawan kita yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi sebab kecintaan manusia. Biarlah kita ni hidup orang sayang pada kita dengan akhlak kita yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang dikasihi oleh manusia. Nabi berdoa kepada Allah, Nabi doa apa? Ya Allah, jadikan aku dicintai oleh manusia. Boleh doa macam tu. Tapi manusia cinta kita sebab apa? Akhlak. Berdasarkan hadis, Nabi bersabda, mafhumnya, kamu tidak boleh tackle ataupun pegang hati manusia dengan harta kamu. Bagi duit semata-mata, tak boleh orang kasih lagi pada kita. Tapi kamu boleh tawan hati manusia dengan akhlak kamu yang mulia. Akhlak elok, orang semua sayang. Akhlak baik, semua suka. Orang semua suka. Mudah-mudahan kita akhlak baik, kita tiru Nabi Muhammad, hayati perihal dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Khususnya di akhir zaman, zaman yang banyak isu, tutuplah mulut kita bila menghadapi isu. Takut komen kita, kata-kata kita salah, bahkan menyebarkan fitnah, menyebarkan perkara buruk tentang orang lain, na'udzubillah. Maka akhir zaman, pelihara lidah kita, peliharalah hati kita, kemudian kita selamat di dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu dulu. Tak sempat kita nak betul-betul membahaskan tentang
keadaan akhir zaman dan akhlak ini. Sekadar kita bahaskan tentang bagaimanakah akhlak dan adab itu, dan adab Rasulullah sikit. Minta maaf kalau tak memuaskan dan juga tak sempat nak sampaikan maksud yang sebenar. Tapi kesimpulannya, mintalah pada Allah akhlak yang mulia dan cubalah menghayati akhlak Nabi SAW. Untuk muslimat, hayati juga akhlak Fatimah Az-Zahra dan juga akhlak-akhlak semua isteri-isteri Nabi SAW, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seorang wanita dan juga kita juga orang lelaki yang mendapat kemuliaan dunia dan akhirat dengan akhlak yang mulia, insya-Allah. Sekadar itu dulu. Kalau nak lebih dan mendalam lagi, ustaz-ustaz lain insya-Allah mudah-mudahan boleh menambah lagi, baik lagi insya-Allah. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.